Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadati هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Bersyukur kita kehadrat Allah SWT. Allah telah pilih kita untuk berada pada bulan yang dinanti-nantikan, ini bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu kurniaan yang besar dalam rupa bentuk amalan dan ketaatan, yang mana kalau kita hayati betapa pentingnya ketaatan, hasil daripada itu mendapat ganjaran dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nescaya sesungguhnya hidup kita ini tidak akan buat perkara lain melainkan hal keadaan perkara yang benar-benar membawa kepada keridhaan Allah. Kita tak akan cari perkara lain. Bagaimana kita lihat hidup ini, yang mana kita mencari maslahah pengurusan dunia, banyak masa kita untuk disalurkan kepada perkara tersebut, mengurus dunia, yang mana dunia itu mempunyai manfaat dia, ada kepentingan-kepentingan tertentu. Maka ramai yang akan menghabiskan masanya untuk dunia itu, tetapi lupa ada satu lagi hidup yang mesti diuruskan, iaitu akhirat. Dan sudah pasti hubung kait dunia dan akhirat ini tidak boleh dipisahkan. Kita tidak akan menyia-nyiakan urusan dunia kita kalau tiada halnya berkaitan dengan akhirat. Kenapa? Kedua-dua kesenangan, kesusahan itu adalah perkara yang tidak mampu kita hadapi. Kalau susah kat dunia pun kita tak mampu kita hadapi, yang mana susah pada sudut zahiriah kan? Apatah lagi susah yang hakiki di akhirat nanti. Susah. Hari ini manusia boleh kata kita simpulkan masa habis untuk cari benda dunia, benda yang mana kalau tiada benda ni dia akan susah kat dunia.
Tapi perkara benda itu akan lebih parah apabila tiada pahala. Kerana dia dapat dua kesusahan, dunia dan akhirat. Dunia pun susah, akhirat apatah lagi. Tak ada pahala, tiada erti. Tiada erti. Maka berbalalah kita, bersyukurlah kita. Nak kaitkan bahawasanya syukur apabila Allah pilih kita untuk duduk di dalam suasana yang mendatangkan pahala padanya. Kerana ianya membawa maslahah dunia dan akhirat. Dua-dua dapat maslahah husnayain, dua kebaikan. Walaupun efek kepada akhirat tu mengambil masa. Dia efek dia bukan nampak macam duit instant begitu. Pahala ni dia ambil masa. Sebab benda yang bukan bersifat nampak zahir kita. Tapi tanpa sedar bahawasanya pahala itulah nanti akan memberi kesan balik kepada harta kita. Manfaat penggunaannya, penggunaan pada dunia itu terpelihara dengan baik. Di dalam bulan Ramadan akan mengajarkan kita erti perkara tersebut, bahawasanya akhirat itu, pahala itu sebenarnya menjaga maslahah dunia. Sebagai contoh, bab makan minum. Bab makan minum ni dalam bulan Ramadan Al-Mubarak jelas menunjukkan bahawasanya pahala yang menjaga makan minum itu. Buktinya dengan syariat berbuka. Berbuka padanya itu syariat solat. Padanya itu dijamin makan minum. Macam contoh kita hari ni, ramai datang alhamdulillah. Atau Haris kata, ustaz tak payah bawa apa-apa ustaz, datang saja. Datang saja. Sebab apa? Juadah disediakan. Bayangkan. Nampak? Kita mengaji katalah kita tolak tepi pasal duit. Langsung tak guna duit ni perantara. Sebenarnya nak dapat benda yang kita hajatkan. Kalau kat syurga tak pakai duit dah. Sebab apa? Semua ada. Tak laku. Makan. Tengok secara syariat dan hakikat dan makrifat. Hakikat tu isinya, syariat tu perjalanannya, tarik. Makrifat tu membuka tabir tirai mengenal. Datang nak ngaji, tak fikir makan, sekali lagi makan, selesai. Nah, datang nak ngaji, tak fikir makan, sekali lagi makan. Macam itulah ibarat. Isin itu, rezeki itu berada pada takdir urus. Siapa yang menentukan, siapa yang mengadakan? Sifat kudrah dan iradah. Apatah lagi sudah pasti, apabila kita hari ini bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifatnya yang jamal, yang sempurna, kamal, sempurna jamal, yang sifatnya yang membawa kepada kesempurnaan zatnya, sudah pasti menjaga hamba-hambanya. Apatah lagi sifat yang ada padanya itu kekal, rezeki kekal sifat. Jadi membawa kepada perbahasan untuk memahami tentang ta'rif kehidupan bersandarkan kepada hakikat, yakni kebenaran yang hidup hanya Allah. Dalam perbahasan kita yang lepas, kita telah membincangkan, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk meneruskan kajian ilmu kita pada bulan yang penuh barakah ini. Tiada yang lebih nikmat apabila dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini kita Allah pilih untuk duduk dalam suasana menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni amalan yang tiada tolak tandingnya, tak tertanding dengan amalan-amalan yang lain. Kerana ilmu ni kepala kepada amal. Apatah lagi ilmu pula Allah pilih untuk kita memahami, menghayati, memperhalusi tentang Allah Azza wa Jalla. Nak memberi masa kita pada dia dengan cara apa? Belajar. Ya abana Adam tafarruq li ibadati amla'u sadrak. Wahai anak Adam, Allah kata hadis kursi riwayat Tirmizi, luangkan waktumu beribadah kepada-Ku. Ibadah paling tinggi itu apa? Menuntut ilmu. Illa liya'budun, nombor satu illa liya'rafun, mengenal Allah. Sebab tu nisbah kepada menuntut ilmu itu terus kepada jalan Allah permudahkan ke syurga. Dia panggil apa? Direct access. Macam sekarang highway yang baru buka, bypass raut kan, terus. Seperti saya namakan projek Lebuh Raya. Lebuh Raya tu maknanya dia tak ada stop berhenti-henti dah. Menuntut ilmu adalah amalan yang singkat, amalan yang membawa kita secara cepat
untuk sampai kepada dia. Kenapa? Kerana membawa kita dengan sifat yang tidak tahu berhadapan dengan sifat yang maha mengetahui. Bila kita tak tahu, anak kita datang sini, contoh bawa anak kita datang, kalau suruh dia datang tak sampai, tak sampai, sesat barat mungkin. Bukan anaknya, bapaknya sama kan? Tapi kalau kita kata, "Meh sini, aku pimpin kau, duduk dalam kereta, duduk dan diam." Sampai tak? Tidur lagi. Kita tengok sampai. Sampai dah, sampai. Siapa bawa? Bukan dia bawa. Nah, begitulah ilmu. Ilmu yang membawa kepada Allah SWT. Nah, sifatnya yang alim, yang maha berilmu, mengetahui, membawa kita terus sampai kepada. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah SWT dalam hidup kita ada keutamaan dalam meletakkan masa, tenaga, harta, benda kita, sehingga Allah mengetahui yang mana sedia mengetahui Allah tentang kita ni, yang berusaha untuk mengenali dia. Masa kita ni kalau boleh hidup kita, seluruh hidup kita nak habiskan masa untuk mengenal dia, lalu beramal asbab mengenal. Berbeza langkah, berbeza gerak seseorang itu bila dia melakukan sebab mengenal, berbeza. Mengenal bil makna dengan menghayati dengan sifat-sifat kebesarannya, berbeza. Sebagai contoh, perbahasan yang lepas kita dah pun bincang tentang al-hayah. Kita masih membincangkan sifat ma'ani dalam syarah perbahasan kitab Sifat 20 Sejarah dan Kupasan Pendekatan Aqidah, karangan karya Tuan Guru Dr. Nik Muhammad Syukri Nikwan Hafizahullah Ta'ala alaih. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau, berkati beliau, seluruh keluarga beliau, keturunannya, ditempatkan di dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan kita, sesiapa saja yang menelusuri kajian beliau, begitulah kita mohon agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keturunan kita, melahirkan keturunan saleh dan salihah, dan menempatkan kita dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam perbincangan sifat ma'ani yang lepas, kita telah pun masuk perbahasan al-hayah. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhalusi sifat-sifat kebesaran Allah itu membawa kepada jalan ma'rifatullah, membawa jalan mengenal Allah SWT dengan membuka tirai dan tabir. Tirai dan tabir diri yang mana diri ini tidak punya sifat itu. Sebagai contoh al-hayah, sifat hidup itu tidak ada pada manusia. Al-hayah ada sifat ke-10 yang kita ulang kaji sikit. Al-hayah ada sifat ke-10 yang dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Al-hayah artinya hidup. Maka kalau sebut tentang hidup, meletak pada diri manusia yang mati, sudah pasti tersingkat tabir diri yang melihat dan menyangka kita yang mengurus segala perkara yang kita mati, tak mampu mengetahui, tak mampu kita melihat, tak mampu kita mendengar. Lepas ni kita bincang sama' wal basar. Maka dengan sifat penghayatan hidup itu, maka kita akan dapat menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan sifatnya. Al-Tahawi menyebut sebagai hayyul la yamut, hidup yang tidak mati. Secara hakiki, secara zatinya, sifat hidup yang tidak mati, hayyul la yamut, kita sekadar zahiri hidup yang mana bermula kita mati. Mengikut Imam As-Sanusi, al-hayah ialah satu sifat yang membenarkan bagi yang bersama dengannya sifat dengan al-idrak, mendapat seperti al-ilm, as-sama', al-basar. Makna dengan sifat hidup inilah membenarkan sifat ilmu, sifat sama' wal basar. Adanya sifat hayah sebagai syarat adanya sifat-sifat al-ma'ani yang lain. Hidup kan, bermaksud dalam perbincangan lepas kita sentuh dalam perbahasan ringkasan Syama'il Muhammadiyah dalam bab maja'a fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab membincangkan tidur Nabi. Dalam bab tidur bincang tentang kehidupan, bab tidur je. Rupanya di situ membincangkan tentang hidup dan mati. Tidur saudara bagi mati.
Hidup tu saja, hidup tu nikmat dah. Kata Imam At-Tibi, nikmat hidup saja nikmat dah. Sebab tu bangun celik mata alhamdulillah. Padahal tidur dengan masalah, celik mata alhamdulillah kan? Macam mana tu? Masalah tak selesai lagi. Rupanya hidup itu adalah nikmat yang besar. Kita nak merasai nikmat hidup itu pun satu hal, nak rasa nikmat bersama nyama hidup pun satu hal. Nak renung ni, boleh jadi kita tertipu dengan barang yang mati, benda, dunia, diri, masalah-masalah yang bermula tak ada ni. Kadang-kadang kita terlepas pandang untuk memusatkan pandangan kita pada yang ada. Sebab tu dalam perbincangan hakikat kehidupan, lepas ni habis ni insya-Allah, tengok perbahasan apa yang Tuan Guru akan benarkan disampaikan, kita sampaikan. Tapi saya nak bawa matan hakikat kehidupan, syarah hakikat kehidupan. Sebelum ni kita belajar online ni kan, kita tak buka secara talaki. Dalam perbahasan hakikat kehidupan, dalam bab yang ada, hakikat yang ada, manusia ni tertipu dalam meletakkan perkara yang ada dikatakan tiada, perkara yang tiada dikatakan ada. Pening ke? Tak pening pun. Perkara yang ada, yang ini berbincang tentang rezeki sebagai contoh. Rezeki itu sifatnya ada, hak. Cuma kita tidak memahami konteksnya. Lalu rezeki yang bersifat ada tu kita seringkali menafikan tiada. Tak ada rezeki. Tak ada rezeki lagi, tak ada rezeki lah. Antara kesan impak yang paling besar pengajian hakikat kehidupan ni, dia akan membentukkan sifat meletakkan pada yang tempatnya, yang hak. Kita takkanlah kita satu-sasul menyebut yang ada dikatakan tiada, yang tak ada dikatakan ada. Yang tak ada tu benda duit. Duit ni bersifat tak ada. Kita bincang dalam sudut yang hak ni, bila kita temukan berhadapan dengan sifat yang hak, yakni yang ada hanya Allah, maujud. Imam Ahmad bin Hanbal, maujud, yang ada bihaqqi illallah, yang ada hanya Allah. Sebab tu kalau barang yang ada depan mata itu kita nampak pada kulit saja, luaran saja, tapi intipati kepada yang ada itu sebagai contoh. Sebab tu perbahasan la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i. Kita tengok barang benda yang datang, kata penyakit, zahirnya itu nampak penyakit, nampaklah kan, tapi isi kepada penyakit itu, iaitu mudarat, itu tidak disandingkan pada penyakit. Faham maksud? Tiada ada mudarat pada penyakit. Sebab apa? Kerana ada penyakit itu bukan ada sendiri, diadakan oleh Allah untuk menguji hamba-hambanya nak balik ke tidak kepada dia. Wa ilaina turja'un. Bila kita melihat yang ada hanya Allah, yakni yang mengadakan penyakit itu dengan sifat kudrahnya dan iradatnya yang mungkin boleh jadi sihat ataupun sakit, maka kita melihat dengan yang hak, mudarat dan manfaat hanya pada Allah, maka penyakit tadi boleh jadi hilang. Macam lukisan kan, tengok skrin ni, saya pun lukis, nampaklah bentuknya kan. Bila melukis nampak bentuknya, kita pun buat. Maka jangan tertipu, ini hanya lukisan atas alat ini saja. Intipati pada lukisan ini bermulanya tak ada, maka boleh dipadam macam itu, hilang. Ini antara penjelasan yang dizahirkan dalam bentuk lukisan. Hanya nampak pada luaran kita nampak surface kan. Penyakit tu surface. Sebab tu bila nampak penyakit, jangan kita komen di dalam-dalam, sebab kita tak tahu. Even doktor pun kena buat analisis, dia pun tak boleh keluar result on the spot.
Tu kita tengok penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab kita hanya nampak surface saja. Kerana surface ada tu, itu bukan hakikat, bukan bizati yang kekal ada. Apabila penyakit ni kekal penyakit, dah penyakit tak kekal. Kalau penyakit tidak kekal, sihat pun tidak kekal. Maka melihat kita itu dengan hak, tertegaknya benda makhluk itu dengan yang hak, maka melihatlah kita itu dengan sifatnya, sentiasalah kita ingat. Tapi kalau tak ada ilmu, macam mana nak ingat? Maka mengenallah kita dengan ilmunya. Ada saja mengadakan itu, tiada siapa boleh buat, hanya Allah Rabbul Jalil. Maka manusia hari ini disuruh untuk melihat. Sebab tu dalam perbahasan Iqra, itu melihat, bacalah. Baca tu tuntutannya, takluknya pada melihat, bukan sekadar menyebut. Tapi pada membaca ada padanya menyebut. Tapi bukan sekadar menyebut. Qala, kalau menyebut dalam suratul Ikhlas, kul, katakan. Boleh jadi kata itu tidak dilihat. Sebab tu surah Al-Ikhlas itu diperkenalkan kepada orang Quraisy waktu itu bertanya tentang Allah. Boleh jadi mereka tak nampak pun, tapi bagi tahu saja, katakan saja Allah itu Esa. Kul huwallahu ahad, katakan saja. Tapi dalam perbahasan Iqra, itu bukan sekadar katakan saja, walaupun ada pada itu perbahasan qiraat. Sebagai contoh pembahasan suratul Fatihah kan, yang ikut pengajian, alhamdulillah, dan didedahkan dengan ilmu qiraat sab'ah, 7 qiraat. Saat lagi kita berhenti pukul 7 macam itu untuk kita buat munajat. Waktunya mustajab doa. Kita buat dengan munajat umat bil qiraati suratul Fatihah. Qiraat itu sebutan, tapi sebutan bukan sekadar dengan lisan, tapi sebutan mestilah dengan iman. Apa maksud dengan iman? Dengan hati yang membenarkan. Ini payah. Kerana hati kita ni pula perbincangannya ada perbincangan nafsu padanya. Terhijab hati dengan nafsu, perasaan lah. Sebab tu kadang-kadang perbincangan hati dan perasaan ni tertukar-tukar. Kejap cerita perasaan, tapi jaranglah cerita bab hati. Kebanyakannya cerita bab perasaan saja. Hati ni membawa kepada Allah. Ni kita sekarang ni sedang membincang perbahasan hati lah ni. Ini lah perbahasan hati, nak masukkan keyakinan, nak masukkan keyakinan yang bahawasanya tiada tolak banding. Tiadalah kita bersandarkan kepada selain daripada hati kita ni. Yang ada di hati kita, ma fi qalbi ghairullah. Dan hati kita ini ada kekuasaannya. Sebab tu isu timbul lagi tu tentang Allah tu kan, isu stokin Baik. Dia minta maaf malah. Tapi ada orang kata tak boleh nak salahkan semua kata. Tapi kita nak bagi tahu nama tu bukan barang yang boleh dibuat sambil lewa-leka. Saya dulu pun beli juga tempat tu. Benda yang kata apa, emergency kan, waktu malam memang depa lah yang supply kita balik kuliah. Kadang malam, petang dah keluar. Kadang-kadang nak kirim-kirim barang tu, kedai mana yang buka. Kalau contribution kita tu ikut share besar jugalah share kita bagi tu. Tapi bila isu careless tu, dia ada satu benda yang cross the boundary, dia kena terima akibatnya. Betul, hati-hati jangan cross the boundary tentang nama Allah. Kalau kita orang non-Muslim, bukan Islam, kita boleh buat efek dia. Contoh kita kata, saya tulis daripada KK kan, sebutlah tak ada sindung kan, kita tukar jadi ZZ kan, tidur kan adalah kan. Tapi kalau kita yang salah guna nama Allah, siapa nak buat? Allah sendiri.
direct. Hati-hati. You cross the boundary, you kena terima kesan, cause and effect. Damage is done. Minta maaf, ya kami maafkan, it's okay. Orang Islam kena maafkan, tak boleh dendam. Tapi cause and effect dia, kerana kecuaian. Kita dah biasa bawa laju. Saya bawa motor, Haji kata Allah kagum tengok motor Ustaz. Alhamdulillah, hazam min fadli Rabbi. Dalam kekaguman itu ada kengerian. Dalam kekaguman itu ada kengerian. 250 km sejam, lalai sesaat, bersepat, boom. Dalam hidup ni kena ada satu keutamaan. Orang nama isu sensitivity yang memang tak ada ruang untuk diberi peluang. Kena takat diri dulu sebenarnya sebelum kita nak bawa ke orang ni. Kalau orang salah sebut, itu boleh kau tentang dia, tak apa, tentang diri tak apa pula. Salah guna nama Allah, banyak benda kita salah guna. Jadi sifat tadi salah guna juga. Nampak? Ini kalau laukana, sekiranya nama tu, nama sultan, agak-agak apa jadi? Nama dekat barang tu, nama sultan, tuanku, agak-agak apa jadi? Sita tu gambar silat lagi bulan. Ini contoh, bukan kita nak kaitkan sentimen mana-mana, tidak. Wallahi tidak. Tapi nak bagi satu kesedaran. Nama Allah ya'lu wa la yu'la alaih. Ayahanda saya pun sekarang sedang berempas pulas untuk meletakkan kembali kalimah, perbahasan kalimah Allah ni pada perbahasan penulisan yang tepat. Ini kalau ahli dalam bab tajwid, dalam bab perbahasan kalimah, dia akan nampaklah kita awam ni tak perasan. Rupanya ada benda-benda yang terlepas pandang, sehingga kan kalimah Allah tu tidak ditulis dengan spek Usmani. Ada. Dan ini sedang itu pun susah, bukan senang. Maksud kata nama Allah ni adalah perkara yang tidak boleh kita ambil mudah. Jangan mudah-mudahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Imam Sanusi beri keyakinan bahawa sifat al-hayah ada satu sifat ma'ani yang tidak bertakluk dengan sesuatu pun. Maksudnya tidak terkait dengan mana-mana. Al-hayah di independen. Al-hayah. Dan kerana tidak menuntut sesuatu yang melebihi daripada kadar berdiri pada zat Allah SWT. Kerana padanya itu membicarakan segalanya, meliputi semua. Al-hayah. Syekh Ahmad turut mengemukakan maksud al-hayah gabungan Al-Imam Sanusi dan Al-Baijuri, iaitu sifat yang sedia ada berdiri pada zat Allah SWT, membenarkan baginya bersifat dengan sifat al-ilm dan lain-lain daripada segala sifat, dan tidak bertakluk kepada sesuatu pun. Takluk kalau kita faham nak lebih mudah dalam bab takdir, mubram dan muallaq, takdir yang tetap, takdir yang berubah. Takdir yang berubah bukan sebab kita yang mengubah, kerana sejak azali dalam pengetahuan Allah telah tertulis apa setiap perubahan itu. Tapi terkait muallaq, terkait dengan apa? Doa, terkait dengan amalan, terkait, dia ada kait-kaitkan dia. Sekian amalan jika buat panjang umur. Panjang umur tu dalam pengetahuan Allah dah. Ini terkait dengan amalan itu, maka ketika si fulan itu ditakdirkan oleh Allah pada ilmunya yang kita sifat belajar al-ilm, meliputi semua. Sejak azali lagi telah mengetahui si fulan akan buat dan dia akan panjang umur. Masuk perbuatan amal dia takluk dengan perkara itu. Takluk ataupun taklik. Kalau keluar rumah sekian, jatuhlah. Dan terkait apa yang mengait tentang perkara itu. Maka al-hayah ni dia tak ada takluk, tak ada terkait apa-apa. Dia tak ada takluk pada dia, kerana ianya independen. Dia memang hidup, sifat hidup tu telah membincangkan keseluruhan. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, sebelum kita sambung adalah as-sam' al-basar.
di skrin ni saya telah perbincangan yang ini kita umpama macam murajaah balik lah, tapi sebab ianya berkisar tentang perbahasan ini juga, kita bincangkan sikit balik tentang takdir. Ini saya telah tulis secara ringkas lah bab takdir ni, perbincangan takdir ni kan. Tulis itu qudrah iradah. Sebab ada yang tanya tentang adakah takdir buruk ni adalah kafarah dosa. Takdir buruk saja kafarah dosa, bermaksud yang buruk ni untuk yang berdosa je lah. Ibarat macam itulah. Baik, tak apa. Kalau macam tu kita bincangkan seketika, kita sambil lalu tentang takdir ni. Qudrah, Allah SWT mengadakan dan meniadakan sesuatu perkara yang mungkin, yang mengada dan meniadakan. Iradah, kehendak setiap yang berlaku adalah dengan kehendak Allah dan perintahnya, menentukan mungkin mengikut yang harus baginya. Ada dua perbahasan. Pertama yang qudrah ni, perbincangan tentang mengada meniadakan. Iradah ni kehendak setiap yang berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, yang menentukan mungkin tu tadi, dalam kadarnya mengikut harus bagi Allah Ta'ala untuk bagi dia ni sakit, bagi dia sihat. Sakit banyak mana, sihat banyak mana, duit banyak mana, banyak-banyak itu dalam perbincangan iradah. Pengajaran daripada sini kita dapat satu buah untuk kita faham. Dia belajar tentang Allah, macam mana nak kita faham, kita hamba dia, macam mana kita nak reflect. Buah ni adalah di sini, pertama kita kena faham segala perbahasan makhluk itu mungkin. Apa makhluk? Sekarang kita sakit, kita berharap kepada Allah untuk sihatkan kita. Sakit kepada sihat mungkin, harus, bukan kata mustahil sihat. Di situ datang semangat untuk kita mentadbir urus kehidupan kita ni. Jangan kita menentukan hasil, sebab barang yang ada depan mata ni semua barang harus bagi Allah. Oh, mustahil aku kaya itu. Mati duduk balik tak kaya-kaya. Dah lah, kaya tu salah pakai lah. Pertama, perkataan mati duduk balik aku tak boleh pakai benda-benda tu. Kenapa perkataan kata tak boleh tu? Nisbah kat mana? Kat diri. Habis diri pula duduk pada yang sifat yang mana yang kita menentukan hasil ni? Usaha mana yang mengatakan menentukan hasil? Banyak perkara-perkara yang perlu diluruskan. Akhirnya bila kita belajar tentang takdir, padanya itu ada qudrah dan iradah. Qudrah mengadakan, iradah menguruskan. Itu dah ayatnya ringkaskan. Menguruskan apa yang diadakan. Dan apa yang nak diadakan itu barang-barang mungkinat, barang-barang harus bagi Allah untuk mengadakan jodoh, mengadakan anak, meniadakan. Jadi jangan putus asa. Sebab tu jangan berputus asa. Nampak dalam ayat Quran, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Harap sajalah. Dan di saat pula kita berdoa, maka di situ sudah disyariatkan doa, yang mana pada doa itu juga akan terkait dengan perkara yang mungkin tadi. Maka berdoalah dengan yakin. Jangan lagi persoalkan jadi ke kan? Macam mana ni? Makna tak faham lah dia tentang sifat Allah itu. Baik. Maka Allah Al-Khaliq, pencipta, pencipta. Wal Khaliq. Dan bila pencipta, sifatnya menciptakan. Menciptakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surah As-Saffat ayat 96. Menciptakan perlakuan satu, dan melakukan ta'malun pun ciptaan Allah. Perlakuan ataupun perkara-perkara, khalaqakum, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang menciptakan ta'malun, perbuatan kita. Ni kita dah bincang sebelum ni kan. Kita bawa kaji nak bagi faham insya-Allah. Baik. Dan padanya itu melakukan, kata Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, pecah pada dua perbahasan. Melakukan yang pertama, semua perlakuan kita. Kat sini kan masuk baik buruk tu nanti tu. Jadi cerita baik buruk tu. Bawah ni. Perlakuan yang padanya itu
Baik dan buruk itu ciptaan Allah. Boleh faham? Allah yang menciptakan baik, Allah yang menciptakan buruk. Itu dalam khalaqakum. Wa ma ta'malun, melakukan perkara baik, melakukan perkara buruk. Pada siapa yang melakukan? Itulah makhluk yang Allah taklifkan kita untuk melakukan. Di sini ta'malun, melakukan itu dua perbahasan. Yang pertama, melakukan seluruh perlakuan ciptaan. Tapi yang melakukan nanti Allah taklif kat kita untuk melakukan, sebab Allah bagi kita akal. Dan kupasan yang kedua, Imam At-Tabari meletakkan tentang seluruh amalan. Amalan kita boleh puasa, boleh solat, boleh baca Quran, boleh tadarus, boleh ilmu ni juga Allah ciptakan. Makna kata kalau Allah tak ciptakan, maka kita takkan mampu untuk beramal, untuk melakukan. Bahasa mudah, kalau mak tak masak, kita tak apa ni, mak tak masak, tak macam nak makan. Contoh, adat. Bila tengah lapar, masak, makan, bersyukurnya kita. Macam mana macam sekarang kita tengah puasa ni, jadi kita nak makan. Makanan tu adalah ciptaan. Allah ciptakan makanan untuk kita makan. Ini melakukan af'alul ibad ni, perbuatan hamba. Kita pun makan dengan penuh kesyukuran. Kalau Allah tak adakan makan, kita makan apa? Tak ada. Jadi makan dengan kesyukuran, pahala besar. Ingat Allah. Tak. Maka Allah ciptakan baik dan buruk, yakni termasuk dalam perbuatan ta'malun, perbuatan af'alul ibad, yakni perbuatan hamba. Jadi yang melakukan adalah manusia. Berbalik soalan, adakah takdir buruk ni untuk kafarah dosa? Tidak semestinya. Tidak semestinya. Namun kita manusia sering berdosa. Cuma bila sebut tentang buruk, lebih cepat kita untuk istighfar, untuk kita merenung kembali kesalahan dan kesilapan kita. Mungkin dalam takdir baik kita tak ingat. Dalam bahasa mudah, kita nak kenal Allah dengan jalur mana? Jalur alhamdulillah atau jalur innalillah. Mungkin alhamdulillah dia tak apa-apa nak nampak, innalillah baru nampak. Di kedua-dua takdir baik dan buruk ini adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Sekiranya Allah datangkan takdir buruk padanya itu dan dia merenung atas dosanya, ya bagus. Memang manusia tidak terlepas daripada dosa, salah dan silap itu. Tidaklah dia tiba takdir buruk, dia terus nampak aku ni sempurna, kenapa takdir buruk? Buruk lagi. Sebab tu jangan takut dengan takdir yang buruk, selagi mana yang menjadikannya itu Allah Maha Baik. Yang menjadikan takdir buruk tu siapa? Allah. Allah bersifat yang Maha Baik. Maka jangan takut dengan takdir yang buruk, selagi mana takdir itu dijadikan oleh Allah yang Maha Baik. Takutlah kepada diri kita yang bersifat buruk, yang boleh memburukkan takdir yang Allah jadikan baik, boleh berubah dengan takdir yang perangai buruk kita lah. Tapi kalau sekiranya takdir buruk itu didatangkan kepadanya, lalu dia menerima dengan baik, berlapang dada, bersabar atas musibah, maka yang buruk itu ditakdirkan baik nanti, sebab dalam jalur untuk ingat kepada Allah. Selagi mana dalam takdir baik dan buruk itu yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya nak tengok. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 tu, kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dalam tafsir At-Tabari juga membincangkan ayat tersebut. Allah jadikan baik dan buruk adalah untuk nak tengok kita ni respon macam mana.
Tu bahasa mudah, ahli bahasa. Tu ya. Kalau baik itu makin kita membawa dekat kepada Allah, ya ganjarannya pahala. Kalau buruk itu membawa dekat kepada Allah, ya ganjarannya pahala. Tapi kalau baik itu membawa murka kepada Allah, ya dosa. Walaupun takdirnya baik. Takdir baik apa? Semua baik-baik berlaku. Anak baik, suami baik, semua baik, kereta baik, semua baik. Tapi dia tidak membawa kepada Allah, itu buruk bagi dia. Tapi dalam keadaan Allah takdirkan buruk, anak satu macam ni, nombor dua macam ni, isteri pun macam itu, macam-macam. Ya Allah, buruknya keliling aku ni. Tapi dengan buruk itu membawa dia untuk ingat kepada Allah, ya baik bagi dia. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Betul? 216. Jikalau kamu mungkin kamu tidak menyukai satu perkara yang buruk, tapi baik untuk kamu. Jadi kesimpulan kepada perkara ini, sangka baik, husnuzan. Tak ada salahnya pada takdir Allah itu, tak ada salahnya pada ketentuan Allah itu. Yang salahnya kita yang salah faham tentang ketentuan Allah itu. Cuma di sini baik buruk itu ciptaan. Allah ciptakan, melakukan. Itu af'alul ibad, untuk kita ta'malun, melakukan ke mana, ke arah baik, ke arah buruk, itu takdirnya Allah tentukan untuk kita melakukan. Yang telah ditentukan manusia itu untuk dia, yang telah ditentukan, Allah telah tentukan, telah tetapkan manusia untuk melakukan itu, untuk melakukan perlakuan baik ataupun buruk dengan berpandukan ciptaan akal. Allah ciptakan pula akal, ciptakan akal untuk berfikir yang baik dan buruk itu tadi. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Untuk membezakan juga, kenapa ada buruk ni Ustaz? Untuk membezakan yang baik. Dia sebut takdir buruk untuk membezakan yang baik. Takdir baik, takdir buruk, untuk membezakan. Bila akal, sebab tu bila akal ini sifatnya untuk membezakan. Macam mana nak membezakan? Itulah dengan kebenaran, furqan. Sebab tu Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan, pembeza hak wal batil. Yang mana baik yang membawa kepada ridha Allah, yang mana buruk yang membawa kepada murka Allah. Yang mana baik yang membawa kepada murka Allah pun ada, yang mana buruk membawa kepada ridha Allah pun ada. Di situ ditentukan, dipisahkan dengan akal. Baik. Raudah mana? Jannah koyung tu bawa kat luar, main kat luar. Baik. Akal yang telah Allah ciptakan untuk manusia agar boleh memilih tadi perlakuan baik dan buruk. Boleh memilih. Itu takdir. Menjawablah persoalan tadi, mudah-mudahan. Adakah buruk ini sebab saya diteruk ke sebab apa? Itu level kefahamannya. Maka kena tingkatkan kefahaman agar kita nampak takdir baik dan buruk adalah satu ujian yang berupa bentuk fitnah, cobaan. Allah jadikan bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un, untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Perkataan ini nampak ni, pencipta mencipta, ciptaannya, perlakuan, melakukan, semua ciptaan, baik buruk ciptaan, semua ciptaan. Kita melakukan. Dalam konteks af'alullah yang mencipta, tu konteks Allah mencipta, tu af'al, perbuatan ini af'alullah, mencipta perkara yang manusia tak boleh lakukan. Bagi contoh mencipta hidup, menghidupkan, tak boleh. Memberi rezeki, menyembuhkan. Af'alul ibad, manusia tu Allah takdirkan pergilah makan tu, makan yang ikhtiari, untuk pergi kepada solusi untuk kesihatan, tetapi bukan kesembuhan. Sebab tu Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan Kementerian Kesembuhan Manusia, tak ada.
Kementerian kesembuhan manusia hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi takdir kita bila Allah bagi sakit, Allah ciptakan sakit. Untuk kita duduk dalam takdir yang itu dengan menyerah saja pada sakit? Tidak. Untuk Allah tengok apa af'al yang kita nak lakukan pada sakit itu. Yang pertama, kita istighfar, kita kembalikan kepada Allah. Kemudian kita ikhtiar mencari solusi kesihatan dengan yakin kesembuhan hanya pada Allah. Ini kata tidak terpisah, nampak jelas af'al kita. Tidaklah kita duduk pada Jabariyah yang menyerahkan semuanya pada Allah tanpa kita berbuat apa-apa, ataupun Qadariyah hanya mengambil af'al kita yang menentukan kalau kita tak makan tak sembuh. Tak boleh pula. Jadi di antara keduanya, kita ada perlakuan kita, lalu kita lakukan mengikut apa yang telah ditakdirkan olehnya. Allah takdirkan manusia mencipta sekian barang ni. Allah takdirkan, contoh khazanah alam, pada hutan ada macam-macam perkara yang boleh dikeluarkan. Pak Haji kita ni pernah berusaha dengan balak dalam laut, dalam tasik ni. Tebang balak, orang tebang balak atas darat kan. Ni tebang balak dalam tasik. Itu pun satu perkara yang dari awal pihak pengusaha kata apa? Mustahil. Rupanya boleh. Berapa kaki dalam ni? 120 kaki. Bayangkan. Tasik mana? Tasik Kenyir. Tasik Kenyir tu ada balak dalam tu. Kita dah nampak balak tu macam dekat atas. Nah, ni contoh rezeki tadi. Sekali dalam air. Kena adalah diver, adalah pula syariatnya. Alat apa nak pakai, nak masuk ke dalam, masuk 120 kaki tu. Sampai ke dalam ni. Sampai 300 kaki. Oh, paling dalam 300 kaki. Oh, 120 kaki pun dalam sangat dah. Ya Allah. Kan? Ini uyuk panggil 120 kaki tu, uyuk bawah. Ini 300 kaki. Nampak? Jadi masuk kata kita ikhtiar melakukan yang menjadikan, yang menciptakan Allah SWT. Kita melakukan dengan berkeyakinan bahawa Allah akan menghasilkan apa yang kita lakukan. Bismillah. Sebab tu orang yang berintikad, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia tak akan berhenti berusaha. Kerana yang menjadikan usaha bukan diri dia, tapi Allah. Orang yang kejap tukar-tukar, kejap itu, kejap ni, kejap malas, maknanya dia iktikad usaha bagi jadi. Sebab tu dia buat suatu benda, kejap semangat, kejap tidak, kejap buat, kejap tidak. Apatah lagi usaha yang mana yang berkaitan dengan amal. Datang pengajian, dia datang tak selesai masalah aku ni, lagi tak selesai masalah aku ni. Ibarat macam dia tidak menyelesaikan, padahal yang menyelesaikan itu nanti Allah. Sebab hasil kan, letak je barang hasil bukan pada kita. Kita ikhtiari dalam af'alul ibad, melakukan tadi. Taib. Sebenarnya mana yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bab takdir tu boleh setakat tu. Boleh insya-Allah. Sebab kita nak bawa pada perbincangan agar kita faham tentang kehidupan, agar kita akhir ni nak nampak satu saja, iaitu Allah Azza wa Jalla yang Maha menentukan. Kita hanya melakukan tapi tidak menentukan. Melakukan tapi tidak menentukan. Ustaz, boleh tak Allah menentukan tanpa kita melakukan? Boleh, harus. Kita kait pula dengan kudrah iradah tadi. Boleh tak Ustaz, saya tidak melakukan tapi Allah tentukan? Bolehlah, harus tadi kan. Tapi boleh tak kalau kita kata kalau tak lakukan takkan dapat? Tak boleh. Sebab di situ kita dah ada isbat daripada melakukan. Jelas pembahasan situ. Ulang balik yang pertama. Boleh tak Ustaz, kalau saya tak melakukan, boleh Allah hasilkan? Boleh, harus tadi kan. Tapi boleh tak kalau saya kata kalau tak lakukan, maka tak adalah hasil yang akan Allah jadikan? Oh, tak boleh. Sebab apa? Kita dah mengisbatkan
melakukan, menentukan hasil. Tadi kalau kita cerita tentang Allah yang harus dalam menghasilkan segala perkara tanpa perlu kita melakukan. Buktinya tu langit, alam semesta sekarang ni, apa sumbangan kita pada alam? Begitu? Bukan sumbangan, menyumbangkan lagi dia. Buat kehancuran, buat rosak sana, rosak sini. Nampak? Atmosfer ozon semakin nipis. Apa manusia lakukan? Merosakkan negara. Kalau kata nak kena manusia melakukan baru boleh Allah menjadikan, salah lah. Itu bersalahan dengan sifat kesempurnaan Allah yang istighna, yang qiyamu ta'ala binafsi. Dan kita belajar qiyamu ta'ala binafsi, bahawasanya Allah itu berdiri sendiri, tak perlu dengan makhluk. Macam contoh sembuh tadi, boleh tak Allah sembuhkan begitu saja? Boleh. Tapi kita ni makam ikhtiari, buatlah. Maka bergeraklah kita seiring, berjalanlah kita dalam melakukan perbuatan-perbuatan itu seiring dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dalam perbahasan as-sama' al-basar, kita pergi pada bahasan yang seterusnya. As-sama' ialah sifat ke-11 yang dikemukakan oleh Imam As-Sanusi. Manakala al-basar pula ialah sifat ke-12. As-sama' artinya mendengar dan al-basar artinya melihat. Dalam sama' dan basar ni, kalau rujuk pada surah As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dalam surah As-Sajdah ayat 9, Allah SWT meletakkan perbahasan mendengar. Ruh padanya itu dijadikan pendengaran. Sam'a wal absar, penglihatan. Wal af'idah, perasaan. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Kenapa jemaskan sedikit yang bersyukur? Kerana pahamannya melihat itu dengan mata, mendengar itu dengan telinga. Lupa kita. Walhal kalau belajar dengan sama' wal basar, mendengar, melihat, mendengar, melihat itu dengan sifat Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan merasai pun sama. Bukan dengan diri kita, itu dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, dengan kudrah iradahnya bagi kita merasai. Boleh rasa sakit, boleh rasa sihat, boleh rasa sayang, boleh rasa benci, boleh bertukar-tukar tu. Ya mukallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan nanti. Sebab tu jangan kita duk rasa dalam perasan. Oh, perasan dia sayang ni sebab aku pandai masak ni. Perasan kamu, tengok sekali. Lama-lama hilang sayang. Mana pergi sayang? Hilang. Sebab perasan. Perasaan yang paling berbahaya, perasaan. Perasaan kalau tidak ditundukkan dengan iman, dia akan duduk dalam wilayah perasaan. Perasaan ni dia boleh bawa pada perbincangan ujub. Ujub apa? Hebat juga aku ni ya. Boleh tahan juga aku ni ya. Jadi Allah SWT meletakkan bila dalam perbincangan roh, dan roh ini rahsia Allah, bukan dari kita. Oleh pada itu pendengaran dijadikan, penglihatan dijadikan, dan kedua-dua ini sifat Allah, as-sama' al-basar. Jadi mendengar kita itu dengan Allah, melihat kita itu dengan Allah, ataupun bahasanya mendengar kita dengan sifat Allah yang maha mendengar, melihat kita itu dengan sifat Allah yang maha melihat. Telinga peka, mata buta. Inilah sifat kita. Ini kata mengenal diri itu, mengenal diri pada sifat diri kita yang bersalahan dengan yang hakikat. Yang hakikat contoh mendengar, bersalahan dengan yang mendengar itu
kita ini peka. Tapi yang mendengar sekarang ni, itulah bukannya pada diri kita semata-mata. Yang mendengar kita ini dengan kudrat iradah Allah Ta'ala, dengan sifatnya yang maha mendengar, yang maha melihat. Maka ketika mendengar dan melihat itu dengan Allah, kenapa kufur dengan Allah? Kenapa nak lawan? Mendengar pun kamu tak boleh. Begitu cara perbincangan. Tapi manusia itu ada padanya nafsu. Nafsu inilah cabaran besar bagi manusia. Baik. Jadi di sini kita lihat mengikut Imam As-Sanusi, as-sama' dan al-basar ya dua sifat yang mendedahkan sesuatu, sama seperti sifat al-ain, mendedahkan. Dengan sifat yang maha berilmu. Ilmu itu kan menampakkan. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya. Ilmu itu cahaya. Sifat cahaya mendedahkan. Bila sifat sama dan basar, cuba. Bila ceramah tak boleh dengar. Ustaz tak boleh dengar, ustaz tak boleh, tertutup. Mata tak nampak. Jadi bila sebut sifat yang mendedahkan, dia terbuka. Sebab nanti sifat inkishaf, dia terbuka. Samalah sifat al-ilm. Bila kita Allah berikan ilmu sekali lagi, kita terbuka. Allah lapangnya hati ni bila sudah mengetahui. Sebab tu kefahaman tu nombor satu paling tinggi. May yuridillahu bi khairan yufaqihuha fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kelapangan, kefahaman. Kalau dalam hubungan pasangan, yang paling nikmat dalam pasangan bila sefahaman, relax. Tak ada kalut, tak ada gaduh, tak ada apa. Sebab apa? Dah faham, tak ada masalah. Dia sifatnya membuka. Seterusnya Imam As-Sanusi berpendapat bahawa sifat al-ain as-sama' al-basar. Seterusnya sifat Imam As-Sanusi berpendapat bahawa sifat al-sama' al-basar bagi Allah SWT ada dua sifat yang bertakluk kepada perkara-perkara yang ada saja. Maknanya terkait dengan yang ada. Melihat, mendengar dikaitkan dengan yang ada. Allah Maha mendengar, Maha melihat apa yang ada. Dalam satu doa ni Ustaz, ini nanti ini doa Nabi Khidir ni. Senang nanti saya tulislah, saya bagilah kat jemaah yang mana susah nak dapat doa ni, tapi ada saya bagi doa para syuhada. Ada kisah dia, cuma saya tinggal matan, nanti saya bawa. Dalam doa Nabi Khidir ni, okey, segala bisikan dalam hati adalah seperti suatu kenyataan terang-terangan di sisi engkau. Kenyataan terang-terangan tiada bezanya bagi engkau berbanding dengan bisikan kata-kata dalam ilmu. Ayat bisik nanti bila dah habis, lapar ni. Saya tak dengar, Allah dengar. Dan nanti sebab tu Ustaz, anda saya doa tak sempat angkat tangan lagi. Itu salah satu kaedah adab. Berdoa tapi berharap. Lepas berdoa nak buat apa? Berharaplah, continuous. Kita dah doa, lepas tu berharap, ya Allah, mudah-mudahan aku doa tadi kabul. Dia tengok-tengok ada. Ini macam aku doa tadi. Kerana mendengarnya Allah, melihatnya Allah itu tiada hijab bagi. Di sini Nabi Khidir kata apa? Tiada bezanya kenyataan terang-terangan. Segala bisikan dalam hati adalah sama seperti kenyataan terang-terangan. Loud and louder. Loud. Begitu cakap macam ni terang-terang. Dalam hati pun terang juga. Baik. Itu mendengar. Namun ia lebih khusus daripada ta'aluk sifat al-ain. Yang ini terkait sifat al-ain sama basar ni lebih khusus kepada dia fokus pada yang ada. Bersifat ada dalam hati, ada pada ni, ada pada segala-gala tempat. Kalau al-ain ta'aluk pada semua perkara. Ta'aluk yang terkait dengan sifat wajib, mustahil, harus, semua al-ain, semua dalam ilmu Allah. Maka setiap yang bertakluk dengan sama al-basar bertakluk juga dengan al-ain, dan tidak sebaliknya. Bermaksud sama al-basar ni mesti berkait dengan ilmu Allah. Dalam ilmu Allah, boleh mendengar tadi dengan ilmu Allah. Tapi al-ain dia tidak semesti terkait dengan sama al-basar. Sebagai contoh kita nak dapat ilmu kena mendengar.
kena melihat, betul? Tapi tidak di sisi Allah. Allah bukan begitu. Kita mendengar mesti berkait. Ilmu tu, kenapa ilmu tak dikaitkan dengan samak wal basar? Tapi samak wal basar terkait dengan ilmu. Sebab dalam melihat, macam tadi, dalam hati, Allah boleh tahu. Allah boleh tahu. Kan sifat ilmu Allah tu. Mendengar Allah Ta'ala itu terkait dengan al-ain. Melihat Allah Ta'ala itu terkait dengan al-ain sifatnya. Tapi al-ain tidak terkait dengan samak wal basar. Ilmu tidak terkait. Tapi kita kena mendengar, kena melihat baru berilmu. Nampak? Sebab tu katanya di sini Tuan Guru kata kaitkan al-ain, as-sama' al-basar terkait dengan al-ain, tapi al-ain tidak terkait dengan as-sama' al-basar. Baik. Al-Bajuri mendefinisikan as-sama' dan al-basar sebagai dua sifat yang ada pada zat Allah SWT dan bertakluk kepada segala yang ada sebagai tambahan kepada ta'aluk al-ain. Al-Fadhali membahagikan ta'aluk sifat as-sama' dan sifat al-basar pada dua bahagian. Imam Al-Fadhali pecahkan dua pula perbahasan ta'aluk sifat sama' yang terkait dengan sama' dan terkait dengan al-basar. Kita berhenti dekat as-sama' nanti, sama' basar. Kalam ni kita sambung pada perbincangan akan datang. Baik. Al-Fadhali membahagikan pada dua, iaitu yang pertama ta'aluk kepada yang baharu. Yang as-sama' ni, al-basar ni, yang pertama ta'aluk kepada yang baharu terbagi kepada ta'aluk suluhi qadim yang kita dah bincangkan sebelum ni, iaitu apa? Adanya dan iaitu sebelum adanya. Suluhi qadim iaitu sebelum adanya, azali lagi. Dan ta'aluk tanjizil hadis iaitu selepas adanya. Tanjizil hadis selepas adanya. Dan yang kedua ta'aluk pada zatnya. Yang pertama ni ta'aluk kepada yang baharu. Yang baharu. Yang kedua ta'aluk kepada zatnya dan sifatnya. Ta'aluk ini dinamakan ta'aluk tanjizi qadim, yang berarti zatnya dan sifatnya terbuka bagi Allah SWT sejak azali dengan samaknya dan basarnya. Maka Allah SWT mendengar dan melihat zatnya dan segala sifatnya yang ada. Ada dua ta'aluk kalau Al-Fadhali, Imam Al-Fadhali. Mengikut Al-Imam Syekh Ahmad, maksud as-sama' al-basar yang sudah dikemukakan oleh Imam Sanusi dan Al-Bajuri turut dirumuskan oleh Syekh Ahmad bahawa as-sama' dan al-basar adalah sifat yang sedia berdiri pada zat Allah SWT dan terdedah dengannya segala perkara yang ada. Mana takluk kepada sama' al-basar itu pada perkara yang ada. Kedua-dua sifat ni bertakluk kepada segala perkara yang ada. Adapun bentuk ta'aluknya adalah bentuk inkishaf. Kasyaf, ini inkishaf artinya terbuka dan terdedah, macam kita bincangkan tadi. Mendengar, melihat itu terdedah, terbuka. Bentuk inkishaf adalah berbeza antara inkishaf sama dan inkishaf basar. Maksudnya bagaimana terbuka tu, itu hakikat terserah pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu tarikh terbuka tu sejauh mana, tahap mana, di sini terserah pada Allah. Seterusnya Syekh Ahmad turut menjelaskan dua bahagian ta'aluk as-sama' dan al-basar yang sudah dikemukakan oleh Al-Fadhali yang tadi, menerusi susunan semula kepada tiga ta'aluk. Syekh Ahmad ni telah menyusun semula kepada tiga ta'aluk menerusi Al-Fadhali tadi. Yang pertama, ta'aluk pertama tanjizil qadim, iaitu ta'aluk kedua-duanya kepada zat Allah SWT dan segala sifatnya. Ta'aluk yang kedua ialah suluhil qadim, iaitu ta'aluk kedua-duanya kepada segala perkara yang mungkin sebelum dijadikan. Ketiga, tanjizil hadis, iaitu ta'aluk kedua-duanya, ini kedua-duanya merujuk bersama dan basar, kepada segala perkara yang mungkin selepas dijadikan. Maknanya terkait dengan sama' wal basar, Imam Syekh Ahmad menyusun kembali susunan ta'aluk yang terkait. Yang pertama dikaitkan dengan zat dan sifat Allah. Maha mendengar ni, ini berdiri dengan zat dan sifat Allah. Kemudian dikait pula dengan ta'aluk suluhil qadim, iaitu ta'aluk kedua-duanya segala perkara yang mungkin sebelum dijadikan. Dan yang ketiga, segala perkara yang mungkin selepas dijadikan. Maknanya dalam sifat sama' wal basar itu ta'aluknya oleh pada suluhil qadim dan tanjizil hadis
dan Tanziz Qadim kalau ikut Syekh Ahmad tadi. Baik. Baik. Maka sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, begitulah perbahasan sama al-basar, mendengar dan melihat sifatnya yang dikaitkan pada sifat al-ma'ani. InsyaAllah kita berhenti setakat ni dulu dan kita akan sambung pada al-kalam, pada perbahasan yang akan datang insyaAllah. Jika tiada arah melintang, kita berjumpa pada kelas seterusnya pada minggu hadapan, ya, insyaAllah. Baik, mari kita ambil peluang ni, ada masa dalam 26 minit lagi ni untuk kita mengambil waktu yang mustajabulah, doa yang tidak akan tertolak, iaitu doa orang yang berpuasa dan menunggu nak berbuka ni, iftar, insyaAllah. Alhamdulillah. Baik, bagi yang baru yang ikut dalam pengajian, saya akan bacakan kaedah Al-Fatihah 7 qiraat, 14 riwayat. Ada padanya nanti ada beberapa perubahan pada bacaan yang saya bacakan. Ini kita kaedah tawassul dengan doa dengan Al-Fatihah. Nanti ada beberapa perubahan, contohnya Maliki Yaumiddin, alaihimu, alaihum, ihdinas sirah, ihdinas zirah, 9 kali bacaan. Apabila tibanya nanti pada doa khusus, habis 9 kali bacaan, kita akan ada doa khusus. Apa dia? Doa tawassul. Allahumma bil haqqil Fatihah wa bihaqqil ladzi jaa bil Fatihah wa bihaqqika man unzilat alaihi al-Fatihah. Dia saya bacakan, nas'aluka'an ya Allah bisirri hajat fi kulli hajat. Doa lah semua hajat jemaah sekalian. Saya akan panjangkan sikit, mungkin dalam 5 minit doa minta. Nas'aluka'an, doa. Kerana kita bertawassul, saya mulakan dengan buka dengan Al-Fatihah dan nas'aluka'an, berdoa. Kemudian saya akan ulang nas'aluka'an ni 3 kali. Nas'aluka'an, 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 insyaAllah. Baik. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صيبا نافعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين khususan semua jemaah yang ada pada petang ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah dunia akhirat ya Allah, permudahkan segala urusan kami ya Allah dunia akhirat ya Allah, terimalah seluruh amalan kami ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahim. Ya Allah. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan seluruh umat Islam di dunia ya Allah, bebaskan Baitul Maqdis, berikan kemenangan umat Islam di akhir zaman ya Rabb ya Arhamar Rahimin. نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف. اللهم نسأل الله الجنة ونعوذ من السخط يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل منه قدوة فالقرى تنظم الحوائج وتنال منه الرغائب وحسن الخاتم ويستبقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسأل الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والوالدين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا وهاب يا الله. Segala puji bagimu ya Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, dengan segala sifat kesempurnaanmu ya Allah, dengan segala sifat-sifat kebesaranmu ya Allah. Ya Allah dan kami ya Allah, Engkau hanya yang bersifat ada ya Allah, yang ada hanyalah Engkau ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk mengadakan apa yang tiada pada sisi kami ya Allah. Bantulah kami menguruskan apa yang Engkau adakan pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang Engkau Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, bertawassul dengan nama-nama-Mu ya Allah, dengan kebesaran-Mu ya Allah, dengan keagungan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Janganlah ya Allah dengan asbab dosa-dosa kami ya Allah terhadang kami untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah, terhadang kami untuk mendapat ridha-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa muslimin muslimat seluruhnya ya Allah.
Sesungguhnya Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, sukakan kepada keampunan ya Allah, ampunkan kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum dan taqabbal alhamdulillah kepada Allah Taala. Sesuai sudah majlis talaqi kita dan kita bersiap sedia untuk iftar dan masih ada masa lagi untuk mustajab doa. Duduk di hadapan makanan itu kalau boleh diam dan fokus dan teruskan berdoa sehinggalah berbuka puasa nanti. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu akbar.